Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratan nabiyina Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli arwahi abaina wa li ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat sya'u lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Shadaqa Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wa salaman ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon ampun kemaafan kerana beberapa siri sebelum ini saya gagal nak datang, kerana antaranya termasuklah kelewatan saya bersiap sedia. Saya menyampai jauh pukul 7.20, pukul 7.25, rupanya pukul 7.06, pukul 7.05 dah masuk. Dan sekarang pun pukul 7, ya, pukul 7.01 ataupun 7. Jadi cepat. Alhamdulillah, bila kita sentiasa berhati-hati dalam hal tu, insya-Allah tak ada masalah. Bagaimanapun saya mohon ampun maaf lagi tak dapat datang, ya, pada bulan depan minggu yang kedua. Bulan depan minggu yang kedua insya-Allah pada 11 hari bulan. Saya masih belum balik daripada umrah, iaitu di Mekah, masih di Mekah insya-Allah kalau diizinkan Allah. Saya balik mungkin dalam lingkungan pada 13 hari bulan, dan 14 tu dah ada di rumah dah insya-Allah. Jadi 11 hari bulan tu saya masih di sana. Insya-Allah pada 25 hari bulan saya akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan tidak ada gangguan apa-apa dan pengajian kita seperti biasa. Qala al-muallif rahimahumullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain aminin. Kalau tak silap saya, muka surat ni tak boleh pakai muka surat ni sebab Jawi. Nombor dia boleh. Siri nombor yang ke 332. 332 betul? Salah. 336 336. Okey. Qala al-muallif rahimahumullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain aminin. Masalah air minum anjing, apa hukum bakinya? Maksudnya anjing minum di bekas bijana tersebut, dan bekas dia tu apa jadi? Ya, boleh tak kita pakai? Ya, kalau misalkan binatang lain, kambing tak apa. Bagaimana dengan anjing atau babi lah, dua kumpulan ni, dua adik-beradik ni, anjing dan babi. Air minum anjing, apa hukum bakinya? Kata Abu Isa At-Tirmizi. Abu Isa At-Tirmizi ni
Ya, nama dia sebenarnya Abu Isa At-Tirmizi. Ini nama tempat dia. Ya, bukan Tirmizi, Tirmizi ya, nama tempat Tirmizi. Dan sebagai di dalam hadis pada masalah 235, itulah hukum airnya. Apa dia pula? Bagaimana? Dan baca dan bijana apa ni? Dan bijananya pada Syafi'i dan Ahmad. Ya, ada bacaannya. Dan bacaannya pada Syafi'i, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq, ya, sama aja. Ya, lain. Jadi kata Ar-Rabi' di dalam pada bab Al-Kalbu balagha fil ina'i. Telah aku tanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu daripada masalah anjing menjilat minum di dalam bijana yang tiada padanya 2 kolah. Maksudnya air itu tak sampai 2 kolah. Atau menjilat ia di dalam susu, atau kolah, atau gulai dan sup, mana-mana je makanan. Maka jawabnya, dironggahkan air dan susu dan kuah dan tiada boleh digunakan dia. Dan lagi dibasuh bekasnya 7 kali. Ini memang sudah ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana menyebut yughsalu al-ina'i iza walagha fihi al-kalbu 7 marrat awlahunna aw qala awlahunna biturab wa iza walaghat fihi al-hirratu ghusila marrah. Maksud di situ daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya dibasuh bijana apabila menjilat dalamnya oleh anjing 7 kali basuhan. Mula-mula daripada sekaliannya itu, ya, atau sabda baginda lagi yang pertama daripada sekaliannya itu dengan tanah. Dan apabila menjilat minuman di dalam oleh kucing, ini bukannya anjing, kucing, dibasuh sekali saja, ambil basuh buang, ya, basuh gitu saja sekali. Jadi kesimpulannya, anjing dan babi ini, walau apa bentuk dia makan yang boleh menyebabkan, ya, bekas ataupun makanan, maka mengakibatkan najis mughallazah. Ya, contohlah kita buat kicap. Kita buat kicap, satu tong ni katakan macam ni, ekon besar dia, ataupun mungkin besar lagi, tak sampai 2 kolah, tak sampai. Buat kicap, malam-malam kita buka, kena embun. Rupanya petua dia kicap ni pun malam-malam kena buka, bagi embun dia. Lepas tu rendam dengan tulang. Kena cari tulang yang dijual oleh dalam market tu, yang jual daging tu. Kan ada paha dia panjang, tapi dah habis dah, daging dia dah diambil, dah tinggal tulang. Tulang tu dah tu. Tulang tu bawa balik, ya, sama ada terjunkan ke semua macam tu ataupun potong-potong. Ya, tak payah masak, tak payah apa, terjunkan gitu ya. Ya, dan insya-Allah lama kelamaan dia rasa lagi sedap. Ya, itulah dia. Tapi kalau orang Islam buat, dia tahu dia cari tulang yang halal, bukan tulang yang haram. Satu yang haram ialah tulang babi, tulang anjing. Yang kedua, tulang yang mati tak disembelih. Tapi kalau orang Islam yang buat, dia tahu tanggungjawab dia di akhirat nanti berat. Jadi apa dia buat? Dia akan cari jalan yang bersih, yang elok dia buat.
Ya, nak juga boleh beli tulang tu, tulang dulu saya teringat masa muda-muda dulu. Percuma je buang je tulang tu. Ya, tulang-tulang macam tu tak dipakai sangat. Tapi dalam dia sedap. Ya, gearbox yang dijual di restoran, gearbox tu pun yang tu dah tu. Dia pakai straw. Ya, bukan main lagi, sedap ke main. Tapi ialah masa muda. Dah tua macam ni, kalau makan juga cepatlah. Ya, bahaya dia banyak. Ya, macam saya di Syaki dah, doktor dah buat satu kajian melalui darah. Jantung saya dah lemah, buah pinggang dah tahap 400 lebih dah dia punya. Dia punya apa sebut, tak, saya pun tak tahu bacaan dia. Maknanya sudah sampai ke tahap dialisis dah. Tapi bila dikaji-kaji balik, mereka masih gagal nak mengkaji balik buah pinggang, jantung. Kalau jantung betul lemah, memang dialisis, tak boleh buat dialisis. Ya, kalau betul lemah, tak boleh buat dialisis. Ya, yang boleh hanya macam mana sekarang ni dah ada orang yang dia buat tapak di sini, kemudian di perut, lepas tu buat di rumah sendiri. Dia proses sendiri, tak pakai melalui dialisis, tak payah, hanya buat sendiri. Ya, air dia disediakan, pihak hospital bagi, pergi berbayarlah kemudian je tu. Cara tu cuci. Jadi panjang cerita dia. Kalau ikutnya doktor pun, saya pergi ke IJN kata, tapi doktor tu Cina. Doktor tu kata, you tak usah pergilah, kata, Mekah, sebab you punya jantung ada masalah. Buah pinggang pun sudah teruk, tak payah pergi, kata dia. Tapi nak buat macam mana, kita dah daftar dah. InsyaAllah mudah-mudahan selamat di sana. Jadi itulah ceritanya. Ya, pihak IJN kata jumpa di sini, di hospital Taiping, buat kajian dulu. Kalau sekiranya doktor kata okey lagi, boleh lagi, tak apa, telefon kat mereka di IJN, terus ada sana. Dan sebenarnya saya IJN atas nama pesara kerajaan. Percuma je, cuma tambang kita pergi balik ialah minyak pergi balik, tambang pergi balik, itu je. Tapi tak ada bayaran apa-apa. Bila sampai sana, saya punya jantung dah ada masalah, dah di NGO dia dah 2 stand dia buat. Tapi saya tak rasa apa, macam tu juga rasanya. Gitulah ya. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, rezeki Tuhan nak bagi. Masih boleh lagi sampai sekarang, umur dah 76 tahun. Tapi saya bimbang juga, kokok nanti saya pergi ke sana, pergi ke Mekah. Ya, doktor pun dah bagi tahu, tapi doktor Cina, doktor tu. Tapi ialah, buat kajian dia kata bahaya pergi. Sebab di sana panas, kata dia. Wallahualam. Tapi apa pun, cadang-cadang nak pergi juga ke sana. Pada 1 hari bulan bertolak ke Kuala Lumpur, 2 hari bulan naik ke Putabang, dan balik pada 13 hari bulan. Dan 13 hari bulan tu dah mula terbang balik ke sini. Dan sampai 14 hari bulan tu di rumah dah, insyaAllah, kalau izinkan. Dan kalau diizinkan Allah, insyaAllah saya akan bertemu dengan tuan-tuan semua pada 25 hari bulan nanti, insyaAllah. Wallahualam. Baik, beralih kepada cerita tadi. Kalau sekiranya air yang diminum dalam bekas timba, katakan, atau baldi ke, ya, anjing tu minum, maka jawabnya air yang ada dalam baldi itu kena buang. Sebab air itu dianggap sudah najis mughallazah. Pasal apa? Kerana air itu tak sampai 2 kolah. Nak tahu 2 kolah? 9/2/3 tin minyak gas. Dulu petua dulu dah senang. Yang tu je punya nak mudah nak bagi tahu. Ya, 9/2/3. Kita punya ni besar. Ya, kolah kita besar. Jadi besar dia lebih kurang 1 tong dram minyak, tong dram tar tu. 1 tong dram tu cukup lah tu. Lebih kurang gitulah.
Ya, jadi air itu kalau ada sebanyak tu, kalau sekiranya kena najis, ya kita boleh buang najis tu, kita tengok ada kotoran tak, ada bau tak. Yang penting 3 ni ya, bau, rasa, warna. Bau dia ada berubah tak? Bau air tak berubah. Rasanya bila kita pegang dengan tangan kita, ada licin ke apa ke? Tak ada. Warnanya ada berubah, warna merah ke apa ke? Tak ada. Kalau tak ada, suci balik. Itu je. Ya. Termasuklah juga najis mughallazah. Ya, kalau ada dalam tu, ya, maka buang saja. Kalau misal kata tidak ada apa-apa, kita cuba rasa dengan tangan kita, tak licin, tak ada apa, dan kita bau dia pun tak ada apa-apa, ya, dan warnanya pun tidak ada apa-apa, maka automatiklah dia jadi air mutlak balik. Tapi kalau sekiranya air itu kurang 2 kolah, ada rasa ke, tak ada rasa ke, bau tak berubah ke, berubah ke, warna berubah ke, tak berubah ke, tetap najis mughallazah. Kena ronggah, atau kita baca di ronggah, kita ronggah tu maknanya dibuang. Dia tuang terus ke bumi dan kemudiannya bersihkan. Tapi nak bersihkan tu tak cukup dengan basuh macam biasa. Dia kena basuh ya secara najis, namanya najis berat. Bila najis berat kena basuh 7 kali jurus. Ya, kita mengalirkan air, kenakan ke semua anggotanya, semua tempat tu. Kalau tong tadi, kalau misal kata baldi tu kena semua. Lepas tu ambil tanah, ya, air tanah tuang, cuci dengan air tanah pula. Ya, kalau kita tengok sabun ada, Colgate ada, apa macam-macam ada. Ya, sabun apa ndak, sabun spesial ke tak spesial, tak wangi tak wangi, semua ada. Kenapa makan tanah juga? Jawabnya itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut aulahunna biturab sab'a marrat, itu 7 kali, satu daripadanya air tanah. Boleh kita basuh dengan cara air tanah dulu, cuci semua, kenakan tanah, ya, lepas tu baru kita basuh. Basuhan yang pertama, basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga, ataupun celup saja di air tersebut dalam banyak, katakan di tali air ataupun ada terusan air turun, di situ kita celup tangan kita basuh kalau kena tangan, ataupun kena apa tadi, kena besen tadi, kita letakkan tu, kita cuci situ juga. Ya, kita agak ya, 1 jurus, 2, kita agak gitu. Tapi air tu berjalan elok, tak apa banyak katakan. Ya, boleh memadai. Ataupun kita pergi ke Bendang, ada pula kubota jalan. Kubota ataupun traktor tengah proses. Air itu ada banyak kita jalan. Air itu berjalan. Kalau tak berjalan pun tak apa. Ya, air itu keruh. Disebabkan kerana diproses oleh traktor tadi. Ya, kita boleh basuh dengan air tu. Ya, kerana air tu banyak. Ya, kita terus saja cuci. Kita letakkan besen, kenakan pada tanah tadi, sambil kita cuci dengan tangan kita, bersihkan semua. Kemudian dah selesai, baru basuh yang kedua. Nak cari air yang kedua, air mutlak biasa tak ada. Pakai yang tu juga. Yang kedua, kemudian cuci lagi yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, selesai. Ya, lepas tu bawa balik rumah, ambil pili, air pili pula, basuh lagi, bersih. Boleh juga. Ya. Wallahu a'lam. Kata Ar-Rabi' di dalam Al-Um pada bab Al-Kalbu balagha fil ina. Maksudnya dia dalam kitab Al-Um pada bab Al-Kalbu, maknanya anjing dia makan dalam bekas yang disediakan, bekas yang macam kita kata pinggan ke, ya, dalam besen ke. Telah aku tanya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Tanya Imam Syafi'i,
daripada masalah anjing menjilat minum di dalam bijana. Dia pun menjilat minum yang tiada padanya 2 kolah, tak sampai 2 kolah pun air 1 besen tu, tak sampai 1 tong drum ke atas, tak sampai. Atau menjilat ia di dalam susu, dah habis susu diminum dia, tapi dia jilat tak banyak, dia ambil sikit ya. Ya, jilat. Ataupun gulai, ya, kuah gulai, ya, kuah gulai 1 kawah, ya, dijilat dia. Tuan-tuan, ya, kawah kita kalau kenduri kenara kena tiarap dia elok, takut kuku anjing mai, anjing berselerak, ya, jadi tiarapkan dia, senang nanti basuh, tak ada masalah. Tapi kalau kita dedahkan begitu saja, dia akan datang, dia akan cari apa dia, anjing ni. Silalangkah babi pun ada. Dan sup sama juga, memang dia suka makan yang ni. Maka jawabnya, dironggahnya air dan susu dan kuah dan tiada boleh digunakankan dia. Habis dibuang, tuang terus semua. Jadi tadi ni kicap yang dibuat tadi dalam tong tempayan tadi, besar macam ni katakan, yang diperam di dalam tu tulang, ya, dan malam-malam dibuka, tengok-tengok ada tikui mampus dalam tu, terendam, dia melompat-lompat jatuh dalam, ya. Ataupun tulang tu ke tulang najis, apa hal? Jawabnya buang semua, tadi makan. Ya, edak kicap ni tak apa dah kot, bukan apa dia, air biasa lainlah, kata senang. Yang ni kicap ni, sayang, tak boleh. Sinilah ya kita nak tengok kalau betul benda tu dianggap sebagai nak bersih, kebersihan yang Allah sediakan, maka bentuk macam tu kena buang. Tak boleh kita sayang menyayangi, ya, sebab ada bentuk-bentuk najis ni sudah kena. Kita nampak sendiri dia menjilat, katakan dalam tu. Dan lagi dibasuh bekasnya 7 kali. Ya, apa saja bekas yang tinggal, tempayan tadi kan tinggal, basuh 7 kali basuhan. Satu daripadanya air tanah. Ya, air tanah tu biasanya orang cari tanah liat lah. Yang tu tak, tapi kalau di bendang tu kadang-kadang ada air lain pun ada juga. Ya, tanah liat ia juga, ya, tak apa boleh pakai. Dan barang apa kena air atau susu atau kuah yang dijilat itu, sama ada kain atau lainnya, ya, wajiblah basuhnya, kerana bahawasanya sudah kena najis, ia kena basuh. Walaupun kain dijilat, dia kain, katakan kain tu pun ada bekas juga, maka jawabnya kena basuh macam biasa balik. Jadi eloknya tu usahlah belah anjing ni, tak susah. Kalau belah anjing ni susah, dia berak merata, susah. Lepas tu bila anjing ni ada malaikat rahmat pun tak turun. Jadi elok kita elakkan daripada belah anjing. Kalau nak juga belah, kurung dia dalam bekas yang agak sesuai, jangan dia lepas situlah dia. Tu boleh. Tapi itu pun kena jaga najis. Najis itu kalau ada, jaga, jangan dia terdedah tempat lain, terpijak dan sebagainya. 337, masalah air minum, air minuman minum, ya, minum anjing, apa sebab najis? Kenapa kita kata air yang anjing minum dia jilat, ya? Tak ada apa, kita ambil ya cara yang apa, segi fine dia, tak ada apalah, kita apa salahnya, ya, ambil lah, ya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka terang-terang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi dah bercakap, maknanya kita taat pada Nabi. Apa anjing itu minum, ia akan air. Apabila anjing itu meminum, ia akan air di dalam bijana, maka menajis ia akan bijana, hingga wajib dibasuh 7 kali pula.
Ya, bila dia minum dalam bijana, minum dalam timba, minum dalam gayung katakan, dia minum, dia kata apa, lepas tu dah habis dia tinggal lah. Maka kita kena basuh gayung tadi, bersihkan balik, sebanyak 7 kali basuhan. Tak boleh basuh sekali je tak mau. Kalau badan kita kena, kita basuh badan kita ni pun 7 kali basuhan. Satu daripadanya air tanah. Nak sempurna elok, kita bubuh air tanah tadi mula-mula, lepas tu bawa air mutlak biasa. Dan sanya najis bijana itu dengan sebab sentuh air yang di dalamnya itu sahaja. Jadi najis bijana tadi itu dengan sebab sentuh air yang di dalamnya itu saja. Maksud dia, bijana tadi ini dianggap juga kena najis kerana anjing tadi menyentuh air dalam dia, sedangkan dia terkurung dalam bijana tadi. Maka bijana itu juga dianggap sebagai najis mughallazah. Begitulah kesimpulan dia. Kalau begitu, jadi najis airnya itu lebih aula daripada najis bijana yang disentuh air jika anjing itu sentuh air jilat anjing itu. Jadi kalau misal kata-katanya kita buang air itu, yang pentingnya air je. Bijana tak payah apalah, tak boleh. Bijana pun kena dibasuh. Bijana tu air buang terus. Itulah kalau kicap lah macam tu, kita buat kicap 1 tong drum kicap, sayang, kena buang, tak boleh jual. Kalau kita jual juga sudah langkah terjual najis. Kita menjual najis, yang tak mau tu. Baik, kita tengok balik 338. Masalah susu dan kuah gulai. Najiskah dijilat anjing? Kuah gulai anjing jilat, dia tengok daging dia pun dia jilat je, nak makan susah, nak ambil tak boleh. Kata Syafi'i, imam kita Syafi'i, air dan susu dan kuah yang dijilat anjing itu semuanya dironggahkan dia. Maksudnya najis juga. Tak ada maaf dah, tak boleh. Najis mughallazah, najis yang berat, dianggap najis berat dan tiada boleh digunakan. Kok sayang sangat ke tak boleh. Tak apalah, nak buat macam mana. Dah tak ada rezeki kita. Lihat masalah 336. Apa dia masalah 336? Air minum anjing, apa hukum bakinya? Abu Isa Tirmizi mengatakan dan sebagai dalam hadis pada masalah 335, itulah hukumnya airnya. Kita tengok balik 335, sama juga ni. Apa hukum air yang tinggal dan bekas-bekasnya? Maka jawabnya telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis demikian bunyinya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang kukuh yang kita terpaksa akur dengan perintah. Ni Nabi beritahu. Yaghsilul ina iza wuligha fihi al-kalb. Hendaklah dibasuh bekas apa? Bekas tu, besen tu, iza wuligha fihi al-kalbu, bila mana disentuh dan dijilat oleh anjing. Sab'a marras, ini pesanan Nabi. Iza wuligha fihi al-kalbu, anjing, sab'a marrat, 7 kali basuhan. Aulahunna sab'a marras aulahunna biturab, mana pun. Au qala aulahunna biturab, bersumpah. Pada awalnya satu daripadanya ialah air tanah.
Itu dah jelas. Itu cara dia. Jadi kesimpulan dia, bila saja dia makan sup tu, sup daging tu, dia jilat dia sup tu, ya, ataupun jilatnya gulai, atau dia jilatnya makanan yang lain, maka satu kawah tu habis. Semua kena buang. Tidak maaf dah. Jangan kata sayang, tak apalah, jual lah. Saya nak jual, bukan nak makan pun, nak jual bubur dalam botol, jadi kicap katakan. Ataupun makanan jadi makanan lah, makan apa-apa tak kisah, tapi baru lepas dijilat anjing, maka hukumnya najis lah. Ya, hukumnya najis, tak boleh dimakan. Baik, kita tengok balik. Di mana tadi ya? 338. Oh, dia sini. Dah habis dia tu. Tak apa, kita baca balik. Susu dan kuah gulai najiskah dijilat anjing? Kata Imam Syafi'i, air dan susu dan kuah yang dijilat anjing itu semuanya dironggahkan. Maksudnya buang. Dironggahkan dia, dituang semua, buang ke tanah. Dan tiada boleh digunakan, tak boleh digunakan. Lihat masalah 336 tadi. Ya, kerana ada air yang suci lagi menyucikan. Jadi najis ia apabila kena jilatannya. Air itu jadi najis bila kena jilatan anjing. Kerana kita kena faham, anjing ini keseluruhan dia, ya, walaupun mungkin bulu dia katakan, semuanya najis mughallazah. Termasuk juga babi. Babi, anjing tak ada maaf, ya, najis berat. Najis berat mana cucinya dengan 7 kali basuhan. Satu jurusan ialah air tanah. Apatah lagi susu dan kuah yang tiada ia menyucikan itu, lebih aula najis ia dengan barang yang menajiskan air. Maka panjang lagi bahas Syafi'i dengan Ar-Rabi', ya, Raji' al-Um. Baiklah, kita tengok balik 339. Masalah anjing itu najis, apa dalilnya? Kata Imam Nawawi. Ya, ini dihuraikan lagi tentang najis mughallazah ini, bagaimana anjing ini najis. Dengan hadis yang di dalam masalah 335 itulah menunjukkan zahir bagi mazhab Syafi'i dan lainnya radhiyallahu an daripada mereka yang berkata dengan najis anjing itu kerana bahasanya taharah itu adalah ia daripada hadas atau najis. Maka pada bijana di sini tiada ada hadas padanya, maka ta'yinlah najis. Maka jika dikatakan orang bermula maksud taharah di sini ialah taharah lughah saja, maka jawabnya bahasanya ditanggungkan ya lafaz itu atas hakikatnya yang syar'iyah, didahulukan atas laghwiyah. Jadi yang pentingnya ialah suci. Taharah ini juga dianggap sebagai suci, iaitu bersuci. Jadi bila mana dilengkapkan dengan anjing atau babi najis mughallazah, maka ya kebersihan tadi kita gagal bila kita tak cuci dengan cara macam mana yang dikehendaki. Jadi basuhannya 7 kali basuh, satu daripadanya air tanah. Dan sekarang zaman moden ni dah ada sabun, dia pun ada. Sabun bukan sabun pun, air tanah tu jugalah dijadikan sebagai apa, macam sabun. Kita ambil, kita cuci, bubuh dalam air, lama dia akan kembang dan kita gunakan. Jadi air tanah juga dia. Baik, kita tengok pula 340. Masalah barang yang dijilat anjing jadi najis ia, kata Nawawi. Dan pada hadis 335 itulah dalil atau menunjukkan barang yang menjilat anjing di dalamnya jadi najis ia. 335.
335 yang telah datang menyatakan hukum apa air jilat anjing. Ketahui kiranya ya saudaraku, manakala menjilat anjing akan air, maka apakah hukum air yang tinggal dengan bekasnya dan bekasnya? Maka jawabnya telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis demikian bunyinya. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaghsilul ina idza wuligha fihi al-kalb. Maksudnya tadilah dia dibasuh bekas yang dijilat oleh anjing sab'a marras, iaitu sebanyak 7 kali basuhan. Aulahunna biturab, ya, satu daripadanya dengan air tanah. Jadi itu bentuk yang kena kita lakukan. Tak boleh kita ambil sabun yang lain daripada itu. Sabunnya ialah tanah. Ambil tanah liat tu. Tak kira lah tanah liat tu warna putih ke warna hitam ke, ya, tu asalkan tanah liat. Dan tanah tu juga dia ada mempunyai kandungan, ya, kandungan pembersih, menyebabkannya najis mughallazah tadi disuci dengan hanya dengan tanah saja. Itulah kelebihan dia. Qala al-muallif rahimahumullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain aminin. Dan 342 kot. Dan inilah sambung mazhab kita pada Syafi'i, Maliki dan Ahmad Hanbali dan juga jumhur ulama. Dan berkata Abu Hanifah memadailah membasuhnya dengan 3 kali. Jadi kalau ikut Imam Hanafi pula, dia kata basuh 3 kali. Tapi kita Imam Syafi'i mengatakan 7 kali. Sebab jelas Nabi sebut sab'a marras. Sab'a tu mana 7 kali basuh. Jadi kita buat betul-betul 7 kali basuh. Ya, berkemungkinan kot mereka ini, ya, melihat bahawa Nabi ada ketikanya membasuh 3 kali, ya. Wallahu alam. Tapi apa-apa hal kita tu saya ikut yang tu. Cuma kita ambil tahu saja. 343. Basuh air tanah ke dahulu. Ya, tanah dulu ke? Kata Nawawi, tiadalah basuh dengan air tanah itu disyaratkan dahulu atau kemudian. Bahkan kehendak syarak dengan salah satu daripada 7 kali itu basuh itu satunya dengan air tanah. Itu saja. Aulahun nabit turab, satu daripadanya air tanah. Bukannya yang mula-mula dah, ya, terpulang pada kita. Tapi kalau kita bubuh kali yang ketujuh tanah, kita rugi. Kita kena basuh lagi. Jadi yang sebaik-baiknya kalau boleh, kalau kita ambil yang pertama ke yang kedua, dia ada lagi banyak 5 basuhan lagi. Jadi mungkin selesai dalam 7 kali basuhan. Tapi kalau misal kata basuh tanah tu ada lagi, kenalah basuh lagi, jurus lagi. Dengan dalil beberapa riwayat yang bersalah-salahan, setengah menyuruh basuh 7 kali sahaja dan tiada sebut air tanah. Ni, ya. Jadi kita dengan air tanah tak mau ni, ya. Dan setengahnya pula riwayat 7 kali yang mula-mula daripada sekaliannya, ya, dengan tanah. Ada yang kata kita mulakan dengan air tanah, lepas tu 6 kali air biasa. Dan pada setengah riwayat akhir atau mula-mula daripada sekaliannya dengan tanah. Dan pada satu riwayat 7 apa tu? Mana 7 kali, ya. 7 kali basuh, yang ketujuhnya dengan tanah. Dan pada satu riwayat pula sebut 7 kali basuh dan gulingkan dia pada yang ke-8-nya dengan tanah. Gulingkan pula dah. Tu kalau banyak tak apalah, kalau sikit susah. Ya, jadi macam cerita, yang tu banyak tapi taklah guling juga, pelan-pelan jugalah.
babi. Babi itu dalam keadaan cedera, kena tembak, tapi tak mati. Besar babi dia. Kalau tuan-tuan pernah tengok, saya pun terkejut tengok di Bendang. Saya pergi keluar pergi pintu pagar, tengok Allah kata macam anak kerbau. Besar. Ya. Anak kerbau yang dah sehat tu. Yang anak terona tu. Lepas tu apa buat? Ya. Halau lah nak buat macam mana? Katuk apa? Oh, dia lari menyacak terus ke belakang. Terus ke belakang. Ke mana pergi ke belakang tak tahulah. Ya, jauh. Tapi yang ni lain. Ini orang ladang. Orang sawit. Kerja sawit. Dia kerja seorang-seorang kait buah. Babi tu cedera. Apa jadi? Babi tu datang terkam dia. Akhirnya dia mengelak jugalah. Mengelak juga, lari panjat. Dia panjat, dia pokok duri, pokok tu. Dia panjat. Tu dia bayangkan dah ya, kita dah takut ya amat. Pokok duri pun panjat. Sebab nak mengelakkan daripada babi ni. Tapi babi ni jahat juga. Dia tendang dia apa semua ditanduk dia. Dia babi ni rupanya dia berjalan begitu, dia larinya tu. Tapi di sini ada taring dia ni, sini. Bila dia berjalan, dia buat. Dia tikam dia dengan taring dia orang tu. Jadi orang ni pun takut, minta tolong jugalah, menjerit. Orang tak apa aja. Dia pegang dia taring tu kuat. Berpaut tu lah. Bergomoi berdua. Sampai jatuh dalam parit. Tapi parit tu tak ada air. Air kurang. Yang ada hanya kelebok je. Situ pula kesudahan dia, datang kawan dia. Datang kawan dia, tengok, terkejut tengok. Nak tolong macam mana nak tolong ni kata. Depa berdua tu rapat dengan babi tu. Orang tu seorang, babi sekor. Jadi rapat, susah nak tikam ni, takut juga. Tapi beranikan jugalah. Dia pun dengan keadaan menggetar, takut juga. Lepas tu pula babi dengan orang tu sama je, kena kelebok. Ni selut. Jadi warnanya pun hampir-hampir sama, risau dia. Tapi dia tawakan Allah, dia tuju dia dengan sawit. Tombak sawit itu. Tempat yang cuci nak kait buah tu. Bukan kait jenis ni dah, yang tojah itu. Dengan yang tu dia buat. Rupanya tepat kena pada babi tu. Terdiam tu babi tu kan. Sampai bawa ke hospital, penuh dah badan dia dengan luka. Tu cedera teruk juga dia. Itu dah tuan-tuan. Itu babi pula. Tapi najis dia sama. Anjing dengan babi ni sama. Kalau dia datang, maka kita kena jaga. Baik, kita sampai nombor berapa? 3, 4. Yang mana tadi? 35 ke? 354. 344. Oh, sini. Tubuh anjing najiskah? Kata Imam Nawawi. Dia huraikan habis satu-satu. Jadi bagus juga kita pun buat kajian, tengok sendiri. InsyaAllah. Ini habis dah. Menyuruh basuh 7 kali saja dan sudah. Jadi 344 insyaAllah kita bincangkan kemudian. Ada 4 baris ya. Tengok sini. Tubuh anjing najiskah? Tubuh anjing tu. Kata Imam Nawawi, dan ketahui ilmu bahwasanya
tiada farqun, tiada beza di sisi mazhab antara jilat anjing ya dengan juzuk anggotanya. Dia jilat ke atau kena badan dia ke, sama aja. Maka apabila mengenali air kencingnya atau ya taiknya atau darahnya atau peluhnya atau bulunya atau air liurnya atau satu anggota daripada beberapa anggotanya, atau ia akan suatu yang suci pada waktu basah, salah satunya wajiblah basuh 7 kali basuhan, satu daripadanya dengan air tanah. Itu dari kesimpulan dia. Itu je jawapan yang bagus. Kita berhenti situ, insyaAllah 3, 4, 5 kita bincang nanti yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.